kita akan membincangkan mengenai limiting factor. So bila kita sebut pasal limiting factor, so ini adalah faktor-faktor yang melimitkan kita punya population growth, di mana population growth ini akan affect kita punya population size. Okay, so kita ada dua jenis limiting factors yang kita akan bincangkan pada hari ini. Yang pertama sekali adalah density dependent factors. Okay, apa maksud density dependent factors? Factors that affects the size of a population that is caused by a changes in population density. Okay, maksud ayat ini adalah faktor ini akan mengganggu ataupun akan kacau kita punya size of population yang disebabkan oleh kepadatan populasi. Okay, so bila populasi padat, so dia akan ada beberapa perkara yang kita akan bincangkan selepas ini. Okay, contohnya adalah jika kita punya individual dalam population tu bertambah, so density dependent factors yang ada ini akan menyebabkan kita punya population size akan berkurang, dengan menyebabkan kita punya death rate ataupun lower the birth rate. Okey, itu kalau populasi bertambah, dia akan kurangkan. Siapa yang kurangkan? Density dependent factor. Okey, kalaulah population density itu decrease, apa yang berlaku pula? Density dependent factors ni membagi ataupun berikan peluang untuk population tu untuk increase. So bila dia population tu increase, macam mana cara dia? Adalah untuk increase kita punya birth rate ataupun mengurangkan kita punya death rate. Okay, so density dependent factors ini sangat bergantung, okay, di mana birth rate dan death rate ni bergantung dengan dia punya population density. So apa contoh-contoh density dependent factors? Contoh dia adalah, contoh dia macam niche. So niche ni kita refer kepada prey and predation relationship ataupun habitat. Yang keduanya adalah competition. So kalau berlakunya competition tu lebih tinggi, so apa yang berlaku adalah populasi kita akan berkurang. Contohnya kita compete kepada food ataupun living spaces. Okey, seterusnya juga adalah territorial behavior. So bila kita sebut territorial behavior, so kalau tempat tu kecil, so apa yang berlaku adalah kita akan menyebabkan tempat kecil, resources pun tak banyak, so populasi juga akan berkurang disebabkan oleh kurangnya kita punya factors ataupun kita punya resources tu tadi. Dan seterusnya adalah disease, di mana disease ini apa yang berlaku adalah dia transmissible. So kalau katalah populasi tu semakin padat, okay, senang nak kita transmit disease tu antara satu tempat kepada satu tempat. Tetapi kalau populasi tu berkurang, so susah kita nak jangkit antara satu sama lain. Seterusnya kita nak tengok kepada density independent factors. Okay, apa the density independent factors ini? Adalah factors that affects the size of population which is not caused by the changes in population density. So apa yang berlaku adalah factors yang ada ini tidak menggugat ataupun tidak mengacau kita punya tidak mengacau kita punya population size disebabkan oleh population density. So contoh dia macam ni. Okay, contoh yang density independent factors ni selalunya dia adalah abiotic factors, di mana kalau birth rate dengan death rate tu tidak akan disebabkan oleh population density. Okay, contoh yang paling utama sekali adalah kita ambil abiotic factors. Contohnya natural disasters, insecticide, climate. So kalaulah berlaku, contohnya kita tengok kalau berlakunya bencana, tak kisahlah dekat tengah-tengah New York ke ataupun tengah-tengah padang pasir ke, apa yang berlaku adalah dia tidak menggugat kita punya birth rate ataupun death rate. Okay, sebab apa? Dia kalau nak kena, dia kena kat semua sekali. So bila dia kena kat semua sekali, apa yang berlaku adalah dia tidak mengganggu kita punya population size lah. Dia memanglah dia membunuh, okay, mengurangkan population size, tapi dia bukan disebabkan oleh kepadatan tu tadi. Okay, so kita ambil contoh yang real. Contoh dia adalah mosquito in Arctic environment. Okay, so apa yang berlaku dekat mosquito in Arctic environment ini? So apa yang berlaku adalah waktu sama, okay, dia berjaya untuk achieve the high population density by the end of the season. Okay, sebab apa? Sebab makanan banyak. Okay, so the shortage of food does not seem a limiting factors for the mosquito or the shortage of pond to breed. Sebab makanan banyak, tasik pun banyak untuk dia berkembang. Tetapi waktu winter tak ada pun nyamuk yang survive. Ini disebabkan oleh severe winter weather. Maksudnya terlalu sejuk. So apa yang berlaku adalah tasik tak ada. Lepas tu makanan pun kurang, so apa yang berlaku adalah nyamuk pun tak boleh hidup, so habis semua sekali. Okay, so tak mengganggu kita punya birth rate ataupun death rate. Okay, itu saja daripada saya. Sekian
Terima kasih kerana menggunakan channel Okidoki with Mr. Po untuk chapter 2 ini. Semoga anda dapat belajar sedikit ataupun kalau tak banyak pun sedikit lah daripada channel yang saya buat ini. Okay, terima kasih daripada saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.